Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni kita nak jawab paper 2, Negeri Sembilan. Okay, Negeri Sembilan, cakap Kelantan pula. Okay, kita tengok balik, ini formula dia. Kita cuba jawab dulu, mana yang boleh kita jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pergi kepada soalan nombor 1. Okay, soalan nombor 1 sama-sama boleh cemak. A point P move along arc of the circle with center C. So apa kata kita lukis dulu gambar dekat sini. Mana sini kita buat lukis macam ni. Maksud dia sekarang P, a point P move along a arc of the center. So cikgu tulis center dulu. Boleh. Center dia adalah C34. The arc pass through A. Kita pointkan dia kat sini. Sebab P tu dekat point situ. Dia dekat atas line ni, kat atas garisan. So kita letakkan, kita agak-agaklah -3, 4 dekat sini. So -2, 4 dekat atas sikit. Cikgu buat macam ni. Sini sebelah ni lah. Tekan sebab dia dalam garisan yang sama. So cikgu letak sini sama dengan berapa ni? -2, 4. Okey, B pula 6H. 6 mesti dekat belah kanan. H tak tahu, kita letak atas sikit. Boleh. B 6H, 6H. Okey. Find the equation of the locus of point P. So this one is our locus. So macam mana nak cari locus? So locus kita boleh buat, kita kena cari distance dia. Kan? Kita kena buat macam ni pun boleh. CP, jarak C ke P, cikgu tulis CP sama dengan, okey, jarak dia berapa ni? Radius dia berapa? Kita kena cari. So kita kena carilah dulu radius dia. So cikgu pusing ke sini, radius dia kita boleh cari. Cari pakai point ini dengan point ini. Jangan pakai point lain pula. Point ini tak boleh. Yang ni tak boleh, kan? Sebab dia ada H kat situ. So kita pakai dua point ni, kita cari distance macam biasa. Kita buat kuasa 2 tambah tolak kuasa 2. Okey, kita ambil X over -2 dengan 3. And then this one is 4 and 4. 0. So akan jadi berapa ni? 25. So jadi 25. Okey, 25. Setuju? Setuju ke tidak? So 25. Cikgu terus letak. Betul kan? 5 kuasa 2. 5 lah sayang. 5 kuasa 2. Itu square root lagi. So jadi 5. So akan jadi 5 macam ni. So kita buat macam mana? CP, C kita berapa? Tulis kat atas ni. Kalau nak nampak senang, C kita adalah 34. P kita buat XY. So kita buat macam biasa. Cikgu masukkan. Ini adalah sebenarnya adalah distance juga. Sama dengan 5. So cikgu buat macam sama juga macam cikgu buat tadi sebelah. Tolak kuasa 2. Kuasa 2 tolak. Sini cikgu masukkan koordinat X. 3 dengan X. Sini berapa? 4 dengan Y. Boleh. So cikgu masukkan sana dulu. Square root jadi kuasa 25. So cikgu expandkan sebelah sini. 9 tolak -6x tambah dengan 16 tolak dengan 8y tambah dengan y kuasa 2. So cikgu cantikkan sikit. Berapa ni? Ada x kuasa 2 ke? X kuasa 2 mana pergi ni? Hilang, ya Allahu Akbar. So kena buat macam ni. 9 tolak 6x tambah x kuasa 2. Ok, so kita buat x kuasa 2 dulu. Kita ada kawan dah, settle. Y kuasa 2 pula, tambah y kuasa 2. X tak ada juga, tolak 6x. Tolak 8y. 9 campur 5, 25. 25 bawa pergi sini, so akan jadi 0. So akan jadi kosong kat sini. Ok, ini dia locus, dia punya locus. Ini nombor 1 dah settle equation. Find the value of H. Of H, senang jugalah. Sebab kita tahu, yang ini jarak dia daripada sini ke sini, berapa? 5 kan? Kita dah tahu tadi, kita dah kira dah. Distance sini, radius dia adalah 5, so supposed to be 5 here. So kita boleh tulis dekat sini, sebenarnya adalah 5 adalah jarak dia dengan sana. Cikgu buat juga formula distance. So sini, oh semua hari ni semua formula distance ni. Ok, tak apa. Distance 3 dengan 6. Sini 4 dengan
H. Boleh selesaikan. Boleh kita selesaikan. Sini akan jadi 25. Sini akan jadi berapa? 9. 9 pula. 3 tolak 6. 3. 3 kosong 2. 9. Betul. Sini akan jadi tambah dengan 16. Tolak dengan 8H. Tambah dengan H kuasa 2. Boleh. So kita susun elok-elok. So H kuasa 2 cikgu tulis dulu. Sama dengan kosong kat sini. 25 nanti bawa pergi sana. Tolak 8H. Lagi. Ni jadi 25. Kan 25. Bawa sana hilang. So H sama dengan, cikgu factorizekan dia. Nak tekan kalkulator pun boleh. Tak nak tekan pun tak apa. So kosong. H sama dengan, H tolak 8 sama dengan kosong. So H sama dengan 8. So H sama dengan 8. Masukkan. Set all. Okey, boleh ke tak? Boleh kan? So kita pergi kepada soalan seterusnya. Sekejap, tengok dulu sebelum cikgu padam. Sebab nampak macam dah serabut dah ni. Okey. Boleh? Okey, kita padam ini. Kamera ni. Okey, soalan dia. Does point 72 lie on the locus? Kita dah ada equation locus. Ni equation locus kita. Okey, so masukkan sahaja nilai tersebut. So kita masukkan, macam mana nak masuk ni? So cara dia, mana nak buat ni? 72, masukkan 72. Okey, kita masukkan je. Kita dah ada, kita masuk je. This one is X, this one is Y. Kalau dia sama, maknanya dia lie. Sama maksud cikgu, contohlah macam ni lah kita dapat. Sebelah sini kosong, sama dengan kosong. So dia adalah lie lah. Lie kata. So kalau di kosong, tiba-tiba sama dengan 5. Contohlah, sinilah kosong belah kanan kan, logik sini. Tiba-tiba kita kira yang ini dapat 5. So 5 tak sama dengan kosong. So dia tidak lie on the locus P. Boleh. So kita masukkan, ini jadi 7 square plus dengan 4. Masuklah terus, boleh. Kira teruslah. 7 square 49 plus 4 minus 67 42 tolak 82 16. Kena jadi kosong. Kalau tak jadi kosong, dia akan jadi salah. 49 tolak 42 dah jadi 7. 7 tambah 4 11. 11 tolak 16 jadi negatif 5. So tak sama dengan kosong. So kita boleh cakap dia not lie on the locus P. So number 1, enough is enough. Boleh faham? So kalau dia kata lie ke tak lie, kita check je dalam point kita. Sebab dia kata locus P, kita pun ada locus P. Okey, boleh. So kita padam yang ni untuk bagi kita lebih nampak. Kita delete dulu. Kita delete pula. Kita dustbin masuk dalam tong sampah dulu. So atasnya settle. Kita fokus on the question number 2. Okey, dia kata apa? Prove that. So kita prove lah. So cikgu buat ni. Kita salin sebelah dulu. 2 tan X. 2 minus sec square X equal to tangent 2X. Okey, kita ambil sebelah ni. Cikgu nak proof kan ni, nak kena satu tempat yang lapang, nak main bola kan, kena kat tempat yang lapang lah. Lapang tu maksud dia lapang beginilah. Okey, focus on this question, proof. So tan to X kita boleh tukar kepada 2 sebenarnya kan. Kita boleh tukar kepada tangent, kita boleh tukar kepada kita boleh tukar kepada sin to X, cos to X. Betul. Ataupun satu lagi kita boleh masuk formula kan, double angle. So cikgu tak nak pakai yang formula tu lah. Formula tu macam panjang dan ada tangent. So sebelah sini pun kita boleh hilangkan sebenarnya. So kita fokus, kita ambil yang ni. Kita ambil je sebelah kanan ni. Bantuan kita adalah sin to X over cos to X. Kita relax sekejap. Kita tukarkan sebelah sini. Jadi tan akan jadi sin X cos X. Betul. So kita biar sini. So 2 minus sec square X akan jadi 1 over cos 2X. Macam ni. Lepas tu kita, sebab dia ada 4 tingkat, so dia menyusahkan kita sikit. So kita jadikan dia 2 tingkat boleh. So cikgu buat kejap. Cikgu tulis atas ni, cikgu salin balik. 2 sin X cos X. 2 tu boleh kat atas. Yang bawah ni pula akan jadi, ni 1 akan jadi 2 cos square X minus 1. Bawah dia akan jadi cos
Lepas tu cikgu pecahkan lagi, cikgu terbalikkan dia kan. Tahu kan terbalikkan tu macam mana? So, sin X cos X. Cikgu terbalikkan yang bawah ni. Bawah ni akan jadi pi atas cos 2X. Bawah ni akan jadi 2 cos 2X minus 1. Macam ni. Okey, yang ni nampak tak? Kita boleh pangkal yang ni. Ni dengan 1 hilang. So, kita akan tinggal 2 sin X cos X. Lepas tu akan jadi 2, bawah akan jadi 2 cos 2X minus 1. So, kita dah settle dah. Kalau kita tengok formula dia, memang A ni adalah selepas ini. Mana ni tak nampak ni? Aduh. Okey, kita tarik ni pergi bawah. Lepas tu the last answer is tangent to X. Boleh? Boleh. So, ini dia punya jawapan. Kita padam sini semua. Okey, inilah jawapan dia. Dah proof. Okey, proven. Boleh? So, kita terus pergi soalan seterusnya. Ini dah proof, settle. Sketch the graph. Okey, ni sketch graph kita dah belajar. So, tengok betul-betul. Cikgu sketch kat bawah ni boleh? So, sekarang ni, dia nak sampai pi je. So, macam ni. Nak tengok sengatan dia, boleh tengok cikgu punya video. Teknik Pak Maun. So, boleh tengok 2 darab dengan 1. Darab dengan 2. 2 darab dengan 1. Darab dengan 2. So, ada berapa sengatan dia? 4. 1, 2, 3, 4. Last sekali adalah pi. So, cikgu masukkan pi. So, this one is graph tangent. So, cikgu masukkan tangent. Ni graph tangent. Cikgu lukiskan ya. Cikgu lukis dulu yang basic dulu. Ini yang belum lagi rubah lah. Itu ubah lepas sikit lagi. Gini. Okey, sekarang dia kata tolak 1. So, tolak 1 bermaksud dia turun ke bawah 1. Setuju. So, kosong. Ni kita buat ni je lah. Yang baru. Ni kosong akan jadi 1. Ni 1. Okey, dia tak akan kena tau garisan ni. Boleh tengok betul-betul. And then lagi. Yang ni. Yang ni. Akan turun bawah lagi. So, sini akan jadi turun sini. So, cikgu buat macam ni boleh. Okey. Okey, macam tu lebih kurang lah. So, turun 1. Sini akan kosong. Akan turun 1. Boleh. So, kita padamkan yang itu. Cikgu padam jawab. Small eraser sikit. So, tak boleh besar-besar. Kecil-kecil. Okey. Ini padam settle. So, inilah graf dia. Cantikkan sikit lagi ya. Kejap. Kita padam dulu. Kamu boleh buat draft lah. Itu kamu boleh lukis. Tapi make sure kena betul ya. Kena betul dia punya nombor negatif 1 ni kena ada. Kejap. Atas tak payah. Tarik sampai atas pun tak apa. Macam tu. Sini dia punya garisan ni dia tak akan kena lah. So, ini pun sama garisan dia. Alright, boleh faham? So, dia akan jadi macam ni. So, kita terus direct buat equation. Nampak macam mudah. So, dah settle kita punya gambar. Rajin sikit buatlah pi over 2 sini. Tak ada masalah. Sini bertambah jadi y. Sini jadi x. Boleh anak-anakku sekalian. So, this one dia kata yang ini. So, yang ini tadi tengok dia punya asal daripada atas. Kita kena tengok. Sama dengan tan to x. Yang ini sama dengan y. So, this one sama dengan y. Betul? Betul kan? Okey, betul? Betul. So, kita terus buat 3x over pi tambah dengan y sama dengan 2. Hehehehe. Kesilapan berlaku di sini. Asyik-asyik kesilapan sahaja. Padamlah sikit. Okey. Y ini tan to x. Ni yang dia kata y sama dengan tan to x minus 1. So, tan to x sama yang besar ni. So, dia akan jadi y tambah 1. So, y tambah 1 yang ni y tambah 1. Cikgu silap. So, kita boleh buat dekat sini. Cikgu padam. Cikgu akan dapat 3x tambah y tambah 1 sama dengan 2. So, sini akan jadi 1. So, cikgu bagi 1 tolak 3x over pi. Sini sama dengan y. Boleh ke tak? Boleh. Okey, so dapat macam tu. Kita boleh terus masukkan nilai kosong. Masukkan kosong dalam ni. Padam sikit kat sini. Small eraser. Come on. Small eraser. Padam sini. Tarik sikit. Okey. So, kita masukkan dulu x sama dengan kosong. Sebab kita nak tengok dekat bahagian sini.
Masukkan je terus kosong hujung ke hujung, syarat dia masuk hujung-hujung je. So bila masuk kosong sini, bawah akan jadi kosong, so akan sama dengan 1. So dapatlah 1, kita buat di sini agak-agak 1. Another one, kita masukkan dalam ni, dia punya hujung sekali, range dia, range untuk X, last sekali akan jadi kosong, jadi pi, masukkan 3 pi, so 1 tolak 3, negatif 2. Boleh dapat tak yang tu? Boleh dapat negatif 2, so kita masukkan negatif 2, ini negatif 1. Negatif 1. Buat bawah sikit. Kita cikgu ambil pembaris, cikgu boleh garis. Boleh, so kita dapatlah garisan dia. Okey. Boleh ke tidak? So kita boleh kira terus number of solution tanpa membuang masa. 2 ke 3? Mana satu lagi? 3. Subhanallah. 3 number of solution. Alright. Boleh. So settle dah ini, sepatutnya kena full mark. Cikgu dah cakap banyak kali dah. So boleh tengok beware sikit dekat sini. So mana-mana yang masih lagi tak tahu, boleh tolong tengok. Ni adalah teknik Pak Maun yang direka khas untuk kamu semua. Untuk kamu semua, bukan untuk cikgu. Maun. Sebab cikgu dah tahu dah, kamu yang tak tahu lagi. So kamu kena tengok balik teknik Pak Maun. Cikgu punya video dalam YouTube ada. Okey, kita pergi terus soalan nombor 3 tanpa membuang masa. A company offer 2 scheme of salary payment to its employee. Ini skim pertama, skim A dengan skim B. Okey, boleh tak kita pecahkan dulu skim A dengan skim B? Kita buat sini. Okey, skim A belah sini, skim B belah sini. Okey, dia kata skim A monthly initial salary dia 1200 with 200 yearly increment. Faham tak maksud dia? Maksud dia, contohlah tahun ni 2020, ni cikgu bagi contoh gaji cikgu 1200 setiap bulan. Bila masuk 2021, dia akan tambah lagi 1400. Ini untuk sebulan lah gaji dia. So kena darab 12 lah nanti, baru kita akan dapat 1 tahun. So better kita kira 1 tahun teruslah, sebab dia nak tengok, nampak soalan dia memang kira macam 12 tahun. So kita baik kita main tahun, yang kita main bulan pula nanti kita lambat lagi siap. Okey, dia boleh juga ada orang buat bulan lah sekali darab dengan 12. So tak ada masalah. So untuk memudahkan lagi kerja kita, baik kita buat untuk setahun terus. Boleh. Setahun berapa? 1200 darab dengan 12. So akan jadi 14400. Boleh. So gaji setahun seterusnya akan jadi 14400 darab dengan 12, dia akan dapat 16800. Seterusnya contoh 1600 darab dengan 12, dapat berapa? 19200. Cukuplah 3 data, sebab kita nanti ini adalah progression kan. Okey, yang ni apa? AP ke GP yang belah sini? So sebenarnya kita tengok betul-betul, sebenarnya dia adalah AP. Yang tak percaya boleh tolak, dia akan dapat benda yang sama, dia bukan GP. So satu benda yang berbeza dekat sini. So tengok elok-elok. So dekat sini pun boleh kita listkan setahun. Dia kata dekat sini setahun dia sama dengan 15000. So cikgu boleh letak, kirakan sendiri. So dia akan cakap, so ambil berapa persen, dia kata 0.2%. Maknanya kita boleh buat macam ni, 15000 untuk setahun terus kan, darab dengan 1.02. sebab dia kata sini kena darab dengan 1.02. kita akan dapat 15300. Seterusnya darab dengan 1.02 lagi, kita akan dapat lebih kurang 15606. Okey, boleh faham? Kita dapat 3 pun cukup. This one bukan AP, this one is GP, dia berbeza. So kita kena tengok, dia kata dekat sini, so Hairi decide to choose scheme which offer higher income and save 25% of the salary for further study working 12 tahun. So sekarang ni kita tak payah fikir pasal saving nanti kita darab akhir pun tak apa, sebab jawapan dia sama. Kalau kita darab bulan-bulan 25%, kita tambahkan daripada kita buat satu-satu, baik kita darab terus setahun, dia akan dapat jawapan yang sama. So boleh faham, kita berbalik kepada kita punya skim balik semula. Cikgu pakai pen merah. So A kita sekarang dia nak S12, hasil tambah. Boleh. Bila S12, so cikgu masukkanlah nilai.
S12 sama dengan berapa bulan? 12 bahagi 2. Formula dia kan, ini as sum of arithmetic punya sum of term. So dapat tu A dia berapa? Kita ambil A dia ni 14400 tambah dengan n-1 kan, n-1 jadi 12 tolak 1 jadi 11, cikgu tulis terus. Lepas tu tengok dia punya different, common different, cuba tolakkan dapat berapa? 2400. Alright, so boleh selesaikan, kamu akan dapat jawapan 331,200. Okey, ini untuk 12 tahun simpanan, bukan simpanan, dia punya gaji lah. Simpanan nanti kita boleh buat 25%, ini saving, kita tulis terus. Saving 25 darab dengan 331,200. Nanti kamu akan dapat jawapan 82800. Ini dia punya simpanan. Okey, yang ini pula nak pakai apa? Jangan pakai AP, pakai GP. GP dia punya R berapa cikgu? Kamu kira, kamu bahagikan ini dengan ini, kamu akan dapat R102. Kita pakai formula yang baik lah, jangan pakai formula yang tak baik, yang salah. So kita ambil formula yang bawah dia tolak dengan 1. Boleh tengok yang tu. So A kita adalah 15,000. 1.02 R kuasa 12, N kita minus dengan 1. Lepas tu kita bahagi dengan 1.02 minus dengan 1. Kamu kira sendiri, kamu akan dapat jawapan 201,181.35. Betul. Ini 300, ini 331,000. Ini 201,000. So skim mana yang lagi besar? Yang bagus. So kita terus jawab dia adalah skim A. Okey, saving nak kena kira kat belah sini. Boleh abaikan sebab dia tak nak tengok pun. Sebab dia tanya offer higher income and saving. Decide to choose. So tak payah tulis pun tak apa. Kalau rajin boleh kira dia punya saving. Buatlah 25% darab dengan yang ini. Kita akan dapat jawapan. So memang dia kecil lah. Confirm lah kan. So kita pilih yang ini sebab dia higher income. And also dia punya saving pun lagi tinggi. Of course lah. Okey, lepas tu kita dah siap soalan ni, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, soalan ni cikgu nak main-main sikit boleh tak? Dia kata pada tahun, kita tengok skim A lah. Apa tengok skim B, skim A. Skim A, okey, boleh tak cikgu nak guna method yang orang cakap klise sikit? Kalau kita dah macam blur sikit, kita guna kaedah yang mudah. So tadi macam tadi kita kata gaji pertama 1,200. Ini dia naik berapa ratus? 200 kan? So kita naik je, terus naik berapa? 14. Cikgu buat laju. 16, 18, 2000, 2,200. Ini gaji bulanan Ini bukan gaji tahunan. Ingat tu. Jangan salah pula. 28, 3,000, 3,200. Satu lagi kot 3,400. So, kita buat ni tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10, tahun ke-11, tahun ke-12. Okey, cun. Dia kata dekat sini start daripada tahun ke-9, gaji dia bukan naik 200 dah, dia naik 2,250. So tengok tahun 9, sebenarnya ini bukan gaji dia. Gaji dia adalah 2600 tambah 250. So dia akan dapat gaji yang baru dia, cikgu tulis dengan pen hijau, sebenarnya bukan ini. So dia akan dapat 2850, ini tambah 250 dapat 3100. Yang ini dapat tambah 250 dapat 350, 3600. Boleh. So dia nak tahun ke-12. So ini 3,600. Tapi ini bulanan. Bulan. Dia nak apa? Annual. Tahunan. So darab dengan 12. Boleh darab dengan 12 dapat berapa? 3600 darab dengan 12. 432 00. So inilah dia pada tahun ke-12 tu. Pada tahun ke-12 inilah gaji tahunan dia. Boleh? So tak payah pening-pening, soalan ni quite okay, tak ada masalah, nampak mudah. So kena hati-hati sikit lah dalam pengiraan kamu. So kita pergi terus kepada soalan nombor 4. Okay, soalan nombor 4 kita buat sama-sama. Okay, soalan nombor 4 dia kata a set of number 4, 10 sini 4, 10, x, 3x, 12 and 14 has mean
2K. Min bermaksud apa? Kita boleh huraikan min sebenarnya adalah total of X bahagi dengan N. N kita dah tahu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cikgu bahagi dengan 6. Ini sama dengan 2K. Total X berapa? Kita akan dapat total X, cikgu tambahkan 4, tambah 10, tambah dengan 12, tambah dengan 14. Nanti cikgu dapat jawapan berapa? 40 tambah berapa X ada tu? 4X. Cikgu cantikkan sikit, cikgu cakap 12K sama dengan 40 tambah 4X. Soalan dia, nombor 1, find the value of X. Boleh, find the value of X. So, kita akan dapat jawapan lagi lah sebab ada 2 unknown dekat sini. So, kita kena minta bantuan daripada satu lagi punya equation. Ini adalah simultaneous equation. So, adakah ayat kita tertinggal? When each number is subtracted by 2, the mean become 5/3K. So, maksud dia apa? Ada satu cara, orang yang tak tahu, dia akan tolak lah subtract 2. Macam ni. Lambatlah kerja macam ni. Baik kita belajar the effect of the sequence. Kita belajar sebelum ni macam mana effect. So mean adalah central tendency, measure central tendency. So dia ada efek dekat semua, tambah, tolak, darab, bahagi. So kita boleh buat 4-4, kita follow sahaja. So bermaksud kita boleh tulis min yang asal adalah 2K. So kita boleh buat 2K tolak dengan 2, dapat min yang baru. Inilah min yang baru. So K akan sama dengan, kamu kira ni pergi sini tolak. So cikgu dapat K sama dengan 6. So cikgu masukkan sini 12, 6, 40 tambah 4X. 12, 6, 72. 40 tambah 4X tolak jadi 32 bahagi 4 sama dengan X. So X sama dengan 8. Boleh? Senang je kot. Jadi, so kena ambil satu, minta pertolongan daripada sini. So kena hati-hati. Tak payahlah masukkan ni, nanti kamu jadi banyak sangat kerja kamu. Buang masa. So kita buat simple, kita kena ingat tu benda tu. Measure central tendency, ada efek untuk semua sekali. Find the standard deviation for the original 6 number. So original 6 number, apa kata kita dah jumpa X, so cikgu bina sendiri original cikgu. Ayat ini original sabahan. 38 berapa? 38 berapa? 38 24. Lagi sini 12, sini 14. Standard deviation, dia nak standard deviation kena kira sikit. Cik abang oi, ambil formula yang nombor 1. Sebab apa? Sebab dia adalah yang ungroup data. Betul. So masukkan formula standard deviation, tengok elok-elok, jangan salah. So dia akan jadi total X kuasa 2 over N kita dah tahu tadi ada 6, tolak dengan X bar kuasa 2. X bar adalah min. Boleh. Min yang lama adalah 2K. K min yang lama kita masukkan, je tahu. Min yang lama 2K. K tadi dapat berapa? K sama dengan sama dengan 6. So dapat 12. Min yang lama ada dah 12. Ini adalah X bar. So kita boleh masuk formula. Cikgu tarik sini. Cikgu tarik ke tepi sikit. Boleh. Tarik ke tepi sikit. Kasih besar sikit. So kita boleh masuk. Kamu buatlah, tekan kalkulator, kamu masuk kuasa 2, tambah ni kuasa 2, tambah dengan 8 kuasa 2, tambah dengan 24 kuasa 2, tambah 12 kuasa 2, tambah dengan 14 kuasa 2. Lepas tu kita akan dapat jawapan dia. Cakap 1096 bagi dengan 6, tolak tadi kita punya ni 12 kuasa 2. So kita akan dapat jawapan 6.218. Boleh? Ini soalan yang nak standard deviation tadi. So boleh ke tidak? Boleh kan? Tak ada masalah pun. So tengok betul-betul soalan, boleh faham. So ni dah settle. Two numbers, 2K plus 3. Ni satu number. Dimasukkan dengan 2K minus 3 are added to the set of number. State with a reason. Ni satu markah je kak. So maknanya terlalu senang lah. So kita cuba masuk K tadi sama dengan 6. Kita masukkan. So maknanya 6, 12. 12 tambah 3, 15. Dengan nombor berapa ni? 2K
minus 3. So 12 tolak 3 jadi 9. So dia masukkan nombor sini. Kalau malas nak buat pun boleh kira balik pun tak ada masalah sebenarnya. Dia nak tanya added to the set of number state. So dia masukkan nombor ni, maknanya 4. Berapa tadi nombor kita tadi? Dia dah padam ke? Ni 4. Okey, 4, 10, 8, 4, 12, 14. Dia masukkan lagi nombor 15 dengan nombor 9. So, apa jawapan yang kamu dapat? Jawapan dia, okeylah, kalau kamu tak tahu, better kamu kira balik semula. Sebab soalan nak apa ni? Standard deviation, kamu kira lah kuasa 2 balik, kuasa 2 balik. Nanti kamu akan dapat jawapan. Nanti kamu akan dapat jawapan menggunakan ni, kamu masukkan, kamu akan dapat jawapan standard deviation yang baru adalah 5.59. So, sebab apa dia jadi kecil lagi? Dia jadi smaller. Sebab apa? Sebab, cuba kamu try cari bahagi dengan 2. 15 tambah 9 bahagi 2. Kamu akan dapat berapa? Kamu dapat berapa? Tolong kira 24 bahagi dengan 2. So, akan jadi 12. So, sebenarnya, dia jadi mean dia lebih kurang saja. So, dia akan menurunkan lagi dia punya standard deviation. So, dia punya answer boleh jawab macam ni lah. Since the number added to the back, contohlah back 15 9, that have mean 12, then the standard deviation pun boleh. Thus, the standard deviation becomes smaller. The new standard deviation becomes smaller. Sebab dia punya, yang dia masuk ni pun lebih kurang je dia punya mean. So, dia akan mengurangkan lagi standard deviation. Kalau tak tahu, kira balik semula, lepas tu buatlah conclusion kamu sendiri. Boleh ke tidak ni? Kita tambung terus nombor 5. Selagi sempat kita pergi. So, kita padam ni. Kita padam semua yang tak berguna di sini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita jawab nombor 5. Okey, find the value of x and y. Okey, dia dah bagi rajah. So, kita tengok baca dulu soalan. A wire 56. Length wire maknanya ni adalah wire. Dia buat bentuk ni, trapezium, PQRST, di diagram 1. Find the value of x and y. So, kita buat satu boleh. Satu kita tambahkan keliling boleh. Keliling. So, cikgu tambahkan ini. Tambahkan ini. Tambah dengan ini. Tambah dengan ini. Dia sama. So, cikgu bagi sebelah sama. So, ini adalah X. Cikgu tambahkan semua sekali. Boleh. 26. Nanti cikgu dapat macam mana jawapan dia. 32. 32 kan? Ini tambah dengan ni. 33. 6 kali tambah 32. Tambah 2X. Tambah 2Y. Sama dengan 56. So, cikgu cantikkan sikit. Bawa pergi sana. 24. 2x tambah 2y, cikgu bahagikanlah, nak bagi kecil sikit kan, senang. X tambah y sama dengan 24. So, cikgu boleh tukarkanlah y sama dengan, ambil x ke y? Sukatilah kamu nak ambil apa, cikgu ambil x lah. X sama dengan 24 tolak y. Kita akan dapat macam tu. 24 apa? 12 lah. Ya Allah Akbar, dia dah bagi 2. So, dapat jawapan y sama dengan 12 tolak x. Okey lah, ambil lah mana-mana pun. Kamu boleh lah buat terbalik pun tak apa. Okey, satu lagi. Kita tak boleh dapat jawapan sebab ada 2 unknown dekat sini. Cikgu padam yang ni. Unknown dia ada y dengan x. Tak boleh buat apa-apa. So, kita kena minta tolong daripada jiran-jiran kita. Minta satu lagi equation lah. Apa yang kita boleh buat? Area. Area ada bagi area ke? Tak ada. So, nak buat apa ni? Oh, cikgu nampak sesuatu. Kita boleh pakai teorem Pythagoras kat sini. Kita keluar kat sini. Sini. Sini dah ada. Sini dah ada. Sini pun dah ada. So, apa yang kita boleh buat dekat sini adalah 13 kuasa 2. Betul? Sama dengan x tambah 2 kuasa 2 tambah y tambah 3 kuasa 2. So, dipersilakan untuk menyelesaikan. Okey, kita selesaikan dulu. Tambah 4x tambah dengan 4 tambah dengan y kuasa 2 lagi tambah dengan 6y tambah dengan 9. So, boleh selesaikan sendiri. Boleh selesaikan sendiri ke tak ni? Boleh kan? Boleh ke tak? Cikgu cantikkan sikit. X kuasa 2 tambah y kuasa 2
tambah 4x tambah 6y. Yang ni tambah dengan sini, jadi tambah dengan 13 sama dengan 169. Boleh kita masukkan nilai y terus dalam tu. Cikgu masukkan tanpa membuang masa 169 x, sebab kita ambil ni number 1, ni senang betul. So, cikgu buat x kuasa 2 tambah dengan 12 tolak x kuasa 2 tambah 4x tambah 6, 12 tolak x tambah dengan 13. Ada lagi ke kesilapan? Kesilapan apa yang ada lagi? So nanti kamu dapat, kiralah sendiri, nanti selesai dapat satu kuadratik, kamu dapat x tolak 3, tak nak buang masa, so kita buat macam ni. So x sama dengan 3, x sama dengan 10. So cikgu masukkan dalam ni x, so akan dapat berapa bila x sama dengan 3? 12 tolak 3 jadi berapa? 12 tolak 3 jadi 9, 12 tolak 10 jadi 2. So khalas, siap. Boleh tengok balik, pandang-pandangkan. Kita dah berada di soalan nombor 5. Fikir-fikirkan juga. So, tak ada masalah kot kan. Ini kita buat slow-slow, pengiraan kena hati-hati. So kita boleh dapat jawapan. So kita kena, jangan ambil area sebab area memang tak ada dekat sini dibagi. Dia cuma bagi dia punya perimeter saja. Kita boleh ambil satu perimeter, and then kita ambil satu lagi adalah, kita nampak sini adalah teorem Pythagoras. Memang dah nampak terang lagi bersuluh, so boleh pakai. Kalau ada benda-benda lain boleh cubalah. Okey, nombor 6. Bismillahirrahmanirrahim. Nombor 6. So nombor 6, diagram 2 shows an open top cylindrical container. Suresh make the container out of thin sheet of galvanized steel. Oh, ini apa benda ni? Baca bahasa Melayu kalau tak tahu. He bent a rectangle of steel to make an open cylinder. Bermaksud macam ni lah. Steel tu dibuat daripada benda ni. Dia cakap, so rectangle of steel to make an open cylinder. So dia buat macam ni lah. Nak buatkan cylinder, kenalah buat dia punya bentangan, kenalah macam ni. Boleh? Boleh kan? Lepas tu dia baru gulungkan. Dia gulungkan. Faham? Dia gulungkan jadi macam ni. Open. Okay, and then dia kata apa? Open cylinder and weld the joint. So dia akan weld the joint. Kat sini dia welding. Dia welding lah. Macam tu lah. Lebih kurang lah. Weld the joint. He then weld the cylinder. Cylinder bawah ni, dia ambil satu lah. Cylinder bawah. Dia pergi ambil. Dia masukkan dalam sini. Lepas tu dia welding lagi. Faham? Itu maksud dia. So dekat welding dekat sini, so sebenarnya ada dua bahagian lah sebenarnya. Dia welding bahagian sini, and dia welding bahagian keseluruhan sini. Setuju ke tak setuju? So kita setuju. So dia kata, then he welding the cylinder circumference of circular base. Okay dah tadi. The container has a capacity. Ini dia punya volume. Okay, volume nak ambil yang mana? Volume, so kita boleh ambil dia sebenarnya adalah volume pi r square h. Silinder kan? So kita ambil sama dengan 6000. Welding consuming, so this is 1 to total length of the weld to the minimum. Okay, kita go to the equation first. Express the total length of welding in term of r and theta. So rasa-rasa dekat mana tadi yang kita cakap tadi? So dia welding bahagian sini h tambah dengan apa bahagian bawah ni kita panggil? Circumference. Formula apa? 2 pi r. Setuju ke tak? Kena buat. Tambah 2 pi r. Inilah dia. Dia punya kita boleh tulis dia, cikgu tulis length lah. Length of welding. Maknanya dia nak welding kan? Dia nak length of the weld. So ini length of ni, maknanya dia ambil yang ni tambah dengan yang kat bawah ni. Okey, settle. Tapi dia nak in term of apa? R dengan pi. Sekarang kita ada R. Okey, cantik. Pi ada, tiba-tiba ada H. So macam mana nak buat? So kita nampak ada tak bantuan daripada atas ni? Kita boleh tukar. So H sama dengan 6000 over pi R kuasa 2. Boleh? So tukarlah. H sama dengan 6000. So buat belakang lah. Dia buat belakang. 2 pi R tambah dengan H. So 2 pi R tambah dengan 6000 per 600 pula. Pi R kuasa 2. So ini adalah L. Pelan. Okey, boleh. Ini pun cukup lah. Dah dapat dah. Inilah jawapan dia. In term of R dengan pi. Tak payah ubah apa-apa. So dah ada. Dia punya radius pun R juga. So tak payah tukar lah apa-apa. Okay, by using 3.142,
Find the radius of R and height in cm of a container which required the minimum total length. Perkataan minimum ni sangat penting. Maknanya minimum kita belajar dalam differentiation, kita belajar kalau minimum apa dia? Biasa kita sebut apa? dy dx kan? dy dx equal to 0. So benda yang sama juga dekat sini, tapi jangan kita buat dy dx so equal to 0 pula. Apa yang kita ada, dia nak length. So maknanya kita boleh ambil yang ni. So kita boleh buat delta L, delta pula dl, dia apa? dr, in term of R equal to 0. Boleh? So kita boleh buat equal to 0. Kamu boleh dapat jawapan berapa? Kita buat sama-sama. R dia adalah, sini cikgu buat sini lah, kosong. Bagi nampak sikit kan, dia tak muat pula. So sini akan jadi 2 pi. Betul? Tambah dengan berapa? Copek. Dia nak equal to 0 lagi kan. So ini apa jadi berapa ni? R ni macam mana? Cikgu boleh ubah sikit. Kalau tak nampak, kita boleh ubah jadi 6000 per pi. Pi ni nombor. R tu je kita buat naik atas. Boleh R negatif 2. Macam ni jadi. So bila kita differentiate, kita akan dapat jawapan negatif 2. Boleh? Negatif 2 berapa? 6000 per pi R kuasa berapa kat situ? R kuasa 3 kat sini. So cikgu boleh cantikkan sikit. Cikgu dapat macam ni sebenarnya. Dapat berapa ni? 2 jadi 12000 per pi. Ini negatif tadi, sorry. So R3 equal to 0. Dia kata tadi bila pi, masukkanlah terus pi sama dengan 3.142. So bila masukkan, bawa pergi sinilah, maknanya 12000 bahagi dengan pi 3.142 dengan R kuasa 3. Sini pun dapat jawapan berapa ni? 3.142. Kamu selesaikan, R ni naik atas semua. So nanti dapat jawapan R sama dengan 8.471. Boleh? Soalan dia nak apa? Find the radius and height. So height kita masuk dekat mana? So height kita boleh masuk dekat formula yang mana satu? Yang mana satu? So kita boleh masuk dekat sini pun boleh. Boleh, so kita masukkan H sama dengan 6000 bahagi dengan pi, dah boleh bertukar dah, 3.142 darab dengan 8.471 kuasa 2. So kita akan dapat dia punya height, maximum height tau. So dapat height sama dengan, tolong kira, 26.61. Masya Allah. Boleh faham? So itulah cara dia ada kaitan dengan differentiation. So kena cuba mana yang boleh kan, kena fahamkan. Jangan darab pula ini adalah hasil tambah ini dengan yang ini. Yang ini tambah, bukannya darab. So kena tengok betul-betul. Boleh? So boleh tengok betul-betul. So boleh cuba selesaikan. Dia jadi mudah sikit lah sebab dia suruh ganti terus. So kita tak ada masalah ganti awal-awal pun tak ada masalah. Nak ganti akhir pun dapat masalah. Tak dapat masalah. Tak ada masalah maksudnya. Boleh? So kita teruskan, seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 7. Nombor 7 ni macam biasalah cikgu. Tapi soalan ni memerlukan jawapan, betul tak? Allahu Akbar. Kita stop sini dulu lah. Nombor 7 kita sambung lagi ni. 5 saat daripada sekarang. Okey, kita jawab soalan seterusnya nombor 7. Nombor 7, dia nak dah beritahu dah ni. Allah. Tapi kepelikan berlaku di sini. Di manakah equationnya? So ini macam soalan paper 1 lah. Tak ada equation ni bagi, dia suruh lukis saja. So soalan ni memerlukan kertas graf. Kamu, cikgu ada, dia punya jawapan. So bila dah siap,
kita nak membentuk anak-anakku sekalian. So yang ni adalah x over y, sini ada x squared, kita dah buat. So kita boleh buat macam ni. So y kita adalah x over y. M kita boleh cari. Okeylah, cikgu ambil lah satu, cikgu dah kira gradient. Cikgu dapat jawapan cikgu lah 31 M. Cikgu kira M sama dengan 31 per 30. Betul kan? Betul. So dapat jawapan sini, cikgu masuk 31 juga 30. So X kita adalah X kuasa 2. Kita masukkan. C kita adalah dekat sini adalah 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. So 0.4 cikgu buat dalam pecahan 0.4 sama dengan berapa? 0.4 tolong tekan kalkulator, dapat berapa? Cikgu tak nak dalam ni, cikgu nak dalam bentuk pecahan lah kot, cantik sikit. 0.4 jadi 2/5. Betul, tambah 2/5. So sekarang ni bila kita nak membentuk y, kena hilangkan y sorang-sorang. Betul? Betul ke tidak? Betul kan? So cara dia macam mana nak buat ni? So sekarang ni cikgu nak guna kaedah terbalik sebenarnya kan. So tak apalah, kita buat macam ni. Okey, kita buat macam ni. Kita samakan penyebut, boleh? So kita ni darab dengan 6. Boleh? So kita akan dapat 31 x kuasa 2, tak payah ubah apa-apa. Tambah dengan 12 bahagi dengan 30. Cikgu salin pada 2 x, y. Ini baru kita balikkan terus y di atas, y over x kan, x over y, y over x, x over y. Dah ada lah, tak payahlah dah. Nak y seorang-seorang. Allah, Masya Allah. Ok, betul lah tu. Y over x, sini akan jadi 30 bahagi dengan 31 x kuasa 2 tambah 12. Lepas tu kita darabkan x ke atas. Cikgu buat teruslah, pergi atas boleh. So kita akan dapat jawapan. So cikgu boleh pecahkan sikit lah. 30 per 31 apa ni, jadi x ke bawah. Ok, x kuasa 2 ke? Betul lah, x kat bawah. Salin balik lah, tak payahlah kita kecilkan. So kita pecah je macam ni. Kita buat macam ni je lah, senang lah. Tak payahlah kita buat lah. Nanti kalau kita pecahkan, dia jadi lagi susah nak buat sebenarnya. So kita dapat macam ni, x kuasa 2 tambah 12. So ini dah cukup dah untuk menukarkan dia kepada, ini adalah dia punya non-linear. Ini dah linear kan, dah dapat straight line. Ini non-linear punya equation. So kita dah dapat equation dia. Soalan dia apa ni? Dia suruh lukis, construct, dah boleh construct sendiri. Plot boleh, construct table, nanti kamu masukkanlah table sini, senang je. Yang ni pun dah senang. Ok, ini dah settle. So dah dapat jawapan express y. Boleh? So kita dah dapat dia, boleh masukkanlah dalam sana, kita boleh selesaikan. So tak naklah, cuma yang ni tak ada equation, so kita boleh dapat equation sahajalah. Boleh, ni jawapan kita tadi dah ada dah. Yang ni tadi jawapan dia, apa tadi jawapan kita dapat? Y sama dengan 30x 31x kuasa 2 tambah 12. Sini yang cikgu dapat lah. Mungkin ada lari-lari sikit lah jawapan dia. So bergantung pada graf. So boleh kira balik semula lah. Kalau salah dia punya gradient ke, kamu kira balik semula lah. Sebenarnya senang sahaja. Ok, boleh. Ini bukan last lah. InsyaAllah boleh lagi. Selagi bertenaga kita buat. Bismillahirrahmanirrahim. Diagram 3 shows a quadrilateral KLMN. Ok, KLMN. Ok. Given QR sama dengan 2x. Cikgu tak nak buatlah bawah dia ni kan, nanti cikgu buatlah. KL sama dengan 3y. Cikgu malas. Ok, LT 1. Mana LT? LT 1. TN 2. Ok, settle. QR adalah 1. RN 2. So supposed to be 4x. Sini boleh settle yang tu, express. Ini rasanya senang je, tengok gambar betul-betul dan jawab. NL. Oh, sini boleh. So dapat jawapan NL jadi negatif 6x. Ini baru buat. Tambah 3y.
KT padam yang ni hijau. Soalan nombor 2 KT. K pergi T. K pergi T ni ikut mana ni? Suka hati kamu lah, cikgu pergi sini, K pergi sini. Ikut jalan mana-mana pun boleh, tak ada masalah. So KT cikgu akan dapat KN sama dengan berapa? 6X kan. Sini pula adalah 2/3 daripada NL. NL dah ada dekat atas tadi abang, cikgu letak kat sebelah lah kan, tak cukup tempat dah. Tambah 2/3 negatif 6 tambah 3Y. So the final answer supposed to be berapa ni dalam ni? Last kali dapat 2X tambah 2Y. Boleh, yang KTNL ni very simple. So kita boleh tengok betul-betul. Maksudnya senang lah, ini memang senang. Okay, so kita pergi kepada soalan seterusnya. Kita pergi ni, kita tulis kat sini boleh? Cikgu tulis kat sebelah ni, sebab dia mesti ada kaitannya ni nanti. M 2PY tolak 2X KM sama dengan 1/Q KT. Soalan nak cari apa ni? NM in term of Q, X dengan Y. Dia nak NM kena tengok betul. Dia nak NM, tapi dia nak in term of Q. Q ni dekat mana? Jalan dia adalah KM, tak Q. Q, bila nampak Q, sebenarnya dia dekat jalan KM dengan KT. Dia dekat jalan sini. So, kita kena lalu dekat situ. Boleh faham tak? Ulang balik semula, siapa tak faham. Dia nak NM. Tapi in term of Q, Q dekat mana jalan dia? Q ni ada dekat KM dengan KT sahaja. So, kita boleh tarik sini. So, kita kena lalu dekat situ. So, bermaksud cikgu kena ambil jalan lain. Cikgu pergi contoh dekat sini. Contoh tak nampak. So, tak nampak, sabar. So, kita boleh padam yang mana? Ambil pen mana ni? Pen mana? Lain pula cikgu. Warna tu saya ambil purple lah. Purple. I love purple. So, yang ni. Betul kita pergi sini. Boleh? Okey, kita cuba. So, kita buat. Dia nak NM. Kita buatlah NM. Sama dengan... Cikgu buat situ, NK sama dengan berapa? Negatif 6X. Lepas tu cikgu pergi sana, KM tak ada dekat sini, cuma ada yang ini sahaja. Tambah, ni KM kan? 1/Q KT ada jawapan tadi kat sini. So cikgu masuk teruslah tanpa membuang masa. Okay, boleh ke tidak? Boleh ke tidak? NM sama dengan negatif 6 1/Q 2/QX 2/QY. So kita boleh nak kecilkan lagi ke? So B1 kita boleh kecilkan lagi. So dia nak in term, kita boleh factorize nanti. Kita boleh X dia. So cikgu salin dulu 6X tambah 2Q/X tambah 2Q/Y. So sini ada X, cikgu letak ke tepi X. So dapat berapa? Negatif 6 tambah 2/Q tambah dengan 2/QY. Ini NM. Cek balik jawapan kita. Dia nak in term of Q, X, Y. Kita ada Q, kita ada X, kita ada Y. So saya tahu lah. So boleh. The value of P and Q. Dia nak P and Q pula. So dekat sini NM1 kita dapat yang ini. Tengok betul-betul. Ni tak pakai lagi cikgu. Nak pakai lagi. So yang ni kita samakan je. So cikgu lebih selesa dengan memakai topeng pula. Cikgu buat macam ni. Yang ni cikgu ubah. X ke atas negatif 2 dapat. Bawah 2P dapat. Sama dengan sini X berapa? X dia adalah negatif 6 tambah 2Q. Sini pula adalah 2Q. Ikutlah atas X, bawah Y. Cikgu buat macam tu. So, cikgu akan dapat, cikgu buat bawah dulu sebab nampak macam senang kat bawah. 2P sama dengan 2Q. Tak dapat lagi.
So 2P 2Q, cikgu dapat yang atas lagi senang lah, kita buat yang atas lah. Negatif 2 sama dengan negatif 6 tambah 2Q. So yang ni pergi sini tambah akan jadi 4 sama dengan 2 over Q. So Q ni atas, turun bawah, jadi Q sama dengan 1 over 2. Baru kita masukkan Q sama dengan 1 over 2. Dia akan dapat 4. 2 bagi setengah 4 lah. 2P. P sama dengan 2. So kita dah dapat dah P and Q dia. Boleh tengok betul-betul? Boleh ya? Boleh kita pergi pada soalan seterusnya. Ni dah betul, ni dah betul. Area of KLN. KLN tak nampak Cikgu buatlah K kat situ tadi. L sini, N kat sini. Okay, ini N, ini K, ini L. So cikgu kuningkan sikit bagi nampak. Ini dia nak area. Area ni sama dengan 120. The perpendicular distance L2KN. L2KN. So L2KM 5 unit. So L2KN sini tau, tengok betul. Dia kata perpendicular distance. So L adalah 5. Dia punya dalam total tadi, cikgu masuk sini warna purple 120. Sini berapa? Sini sama dengan 6x. So senanglah kita buat formula biasa 1/2. Boleh? 1/2. Faham ke tak? Kita boleh pecahkan 6x tu, kita boleh buat macam ni. Sebab dia adalah magnitude, kita buat darab dengan 5 sama dengan 120. 120 darab 2, 240. 240, 6x. 6x 5 bahagi dengan 5 akan dapat jawapan 100. Betul ke cikgu buat ni? Betul. So akan dapat x sama dengan 8. 8 betul. So boleh cek sendiri jawapan sama dengan 8. So boleh dapat jawapan dia. So itu sahajalah, sebab tu markah dia 2. So tengok balik semula yang bahagian magnitude tu. Magnitude tu maksud dia adalah apa? Adalah dia punya panjang. Boleh? So kita akan dapat dia punya x. Sebab tu dia bagi ni, dia takkan bagi x sama dengan berapa. Dia kena ada magnitude juga, sebab dia nak menceritakan tentang panjang sesuatu. Okey, kita dah settle